Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam rancangan Apa Ada di Sebalik Nama untuk keluarannya minggu ini. Seperti biasa, saya Abdul Azim Haji Ibrahim. Dan bersama dengan saya, Siti Ramiza binti Haji Muhammad Ali akan setia bersama dengan Auda dari awal hinggalah ke akhir rancangan ini nanti. Pada minggu ini, kami akan bawa Auda semua untuk berkunjung ke sebuah daerah yang dahulunya hanya dapat dikunjungi melalui air atau melintasi sepadan jika menggunakan darat. Betul tu Zem, malah sekarang daerah ini boleh dikunjungi dengan melalui jambatan penghubung di antara daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburong. Kan? Untuk tidak membuang masa, mari kita teruskan misi pertama kita. Jom. Okey. Kampung Labu Estate terletak di Mukim Labu, daerah Temburong. Kira-kira 15 km dari Pekan Bangar dan mempunyai keluasan 7,2132 km persegi. Kampung tersebut ditadbir oleh Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir sejak bulan Disember tahun 2014 sebagai Ketua Kampung Labu Estate. Untuk keramaian Kampung Labu Estate ini ada seramai 163 jiwa. Itu untuk Kampung Labu Estate saja tu. Jadi pada masa ini sudah digabungkan menjadi zon iaitu Kampung Labu Estate dan Pesau-Pesau. Jadi keramaian itu bertambah jadi 320 lebih orang. Kampung Labu Estate sebagaimana kampung-kampung yang lain juga mempunyai beberapa prasarana yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti Sekolah Rendah Labu Estate, sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Kampung Labu, bekalan api elektrik, air dan sebagainya. Okey, alhamdulillah seperti yang tadi tahu jambatan penghubung yang sudah ada pada masa ini yang disediakan oleh kerajaan. Jadi di sini dapat kita gunakan sebaiknya. Kita ni melihat juga banyak pengunjung yang datang daripada luar yang dulunya sunyi saja. Jadi karena ini sudah setiap ujung minggu orang itu sentiasa ada datang ke sini untuk sama-sama beriadah atau merasai sendiri naik ke Bukit Patoi. Satu juga jiran-jiran yang katanya daripada bandar datang kemari untuk melihat sendiri keindahan Temburong ini, kehijauan Temburong. Kampung Labu Estate itu dulu dibuka oleh oleh NBT, North Borneo Traders. Dalam tahun 18 berapa kami pun dah ingat pasti 18 sekian betul. Sebelum Residen Brunei dilantik, ada North Borneo Traders datang kemari untuk menyewa tanah ini. Kemudian disiwanya tanah ini daripada Pengiran Muda Binjai atau dipanggilkan Pengiran Anak Matusin. Kemudian apabila sudah kampung ini sudah ditabas dan ditanam dengan pokok-pokok gata yang didatangkan daripada Malaya lagi dulunya. Kemudian menjadi kebun gata menjadi estate di sini menjadi perkebunan gata estate jadinya. Yang diketuai oleh Tuan Johnson namanya. Kalau dikirakan cerita legenda Bukit Patoi ini ialah bahasa Murud maniwa. Kemudian Patoi itu dah tahu apa bahasa ini Brunei Patoi itu tu. Jadinya bukit ini ialah dipanggilkan simbol kekuatan pahlawan Brunei dipanggilkan Simaun lagi dulu. Simaun dah tinggal ni di Temburong lagi dulu menjaga Temburongan ini. Ia tanda tahu di mana kuburnya sebenarnya Simaunan ini. Tapak Industri Getah Labu Estate merupakan bukit peninggalan industri pertanian yang paling awal dan mengingatkan kita kepada perladangan komersial di negara ini yang merupakan industri pertanian komersial pertama
di Brunei pada awal abad ke-20. Menurut sumber daripada Ketua Kampung Labu Estate, barang-barang ataupun bahan yang digunakan dalam proses pembuatan getah ini telah diambil alih oleh pihak Muzium Brunei untuk digazetkan dan disimpan kerana artifak-artifak bersejarah ini perlu dipelihara dan diarsipkan. Selain mempunyai sebuah kawasan tapak bersejarah, kampung ini juga mempunyai sebuah material budaya yang bernilai sejarah, iaitu Beduk Kampung Labu Estate. Beduk tersebut pada asalnya digunakan oleh pekerja-pekerja company Labu Estate untuk membangunkan mereka yang akan bertugas di estate tersebut, khususnya di bahagian gudang asap. Selain itu, beduk tersebut juga berperanan penting pada bulan Ramadan bagi menandakan waktu bersahur dan berbuka puasa. Ya, Auda penonton sekalian, itulah tadi ringkasan mengenai dengan Kampung Labu Estate. Betul tu Zem. Dan pada minggu ini pula kami akan membawa Auda untuk meneruskan lagi misi penerokaan kami untuk menjalani ke sebuah bukit yang kini menjadi tumpuan orang ramai dan juga para pengunjung untuk melakukan aktiviti riadah mereka seperti hiking. Bersama kami pada hari ini, Awang Muhammad Haziq Abdul Rahman bin Abdul Wahid yang akan menjadi juru pandu kami pada hari ini. Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoy yang terletak di Mukim Labu, Temburong adalah sebuah taman rekreasi hutan yang mempunyai beberapa spesies kayu, herba dan binatang-binatang yang unik dan jarang ditemui di tempat lain. Dahulunya merupakan tempat pembalakan, namun setelah hutan berkenaan diambil alih oleh pihak kerajaan, maka ia dijadikan sebagai salah satu taman rekreasi bagi kunjungan para pelawat, baik dari dalam dan luar negara, serta para penggemar pendaki bukit. Terletak 15 km dari Pekan Bangar, Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoy sememangnya salah satu taman yang menjanjikan kepuasan kepada para pengunjungnya, terutamanya kepada pencinta alam dengan ketinggian puncak Bukit Patoy 290 meter. Para pendaki boleh memulakan pendakian di kawasan tempat letak kereta yang disediakan di taman berkenaan. Di kawasan lapang tersebut juga terdapatnya replika bentuk buah tolong atau nama saintifiknya Agathis bornensis, salah satu jenis buah yang terdapat di kawasan Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoy. Di kawasan lapang itu juga seringkali dijadikan lokasi bagi mengadakan pelbagai aktiviti oleh pihak-pihak tertentu. Juga terdapat di kawasan itu ialah replika berbentuk huruf 80 yang dibina bersempena Majlis Pelancaran Hari Perhutanan Sedunia 2013 dan memperingati ulang tahun penubuhan 80 tahun Jabatan Perhutanan yang diadakan di taman berkenaan. Pendakian kami bermula di awal pagi dengan bunyi kicauan burung dan suasana hening ketika berada di dalam hutan tebal sememangnya satu pengalaman yang aman menenangkan fikiran. Pendakian menuju ke puncak Bukit Patoy sememangnya satu aktiviti yang agak memenatkan. Namun, ianya sangat berbaloi kepada para pendaki kerana dapat menyaksikan pemandangan hutan
yang menghijau serta dipenuhi pokok-pokok menjulang tinggi. Pada pagi ini kami dalam perjalanan menuju ke puncak Bukit Patoy ya. Menuju ke puncak. Keadaan laluan Sepanjang perjalanan tadi, licin, even ada tangga, tapi keadaan tangganya bergelugut masih kencak. Keadaan tangga yang bergelugut jadi ia licin. Jadi disarankan untuk orang ramai, untuk orang ramai sentiasa berhati-hati. Ada disediakan tali ya. Yes. Tunggu Sebagai orang alat ramai kemudahan. lah, sepanjang naik atau turun. Okey. Betul. Untuk sampai ke puncak Bukit Patoy, pendaki boleh mendaki dengan memakan masa lebih kurang 45 minit. Para pendaki seterusnya bolehlah meneruskan pendakian dengan melalui laluan-laluan kecil yang dibina bagi memudahkan para pendaki sebelum sampai ke anak-anak tangga yang akan pendaki naiki selama beberapa minit. Setelah itu, para pendaki akan meneruskan pendakian hingga ke puncak Bukit Patoy melalui laluan-laluan yang cukup mencabar dan menguji minda dan fizikal para pendaki yang ada. Ketikanya agak sukar dan setentunya meletihkan untuk dilalui. Pada sepanjang pendakian inilah para pendaki akan menemui pelbagai keunikan sebelum sampai ke puncak bukit. Antara keunikan tersebut termasuklah batu berdinding. Rami. Ya udah, selepas kami mengharungi berbagai cabaran seperti laluannya licin, licin bukit yang agak tinggi sekali, dia belum tinggi pandanglah. Alhamdulillah kami akhirnya sudah sampai di batu berdinding. Okey, dan dalam perjalanan itu juga ada macam tali juga untuk orang naik ke atas. Kemudahan yang disediakan juga sepanjang tali naik ke batu berdinding ini. Batu berdinding kelihatan seperti sebuah bangunan yang telah dijadikan dinding batu. Secara geografi, ia terdiri daripada sedimen purba yang telah bertukar menjadi batu pasir yang retak menegak. Ketika kami sampai di kawasan batu berdinding ini, ramai pengunjung sedang berada di sana dan mengambil gambar kenang-kenangan mereka di sana. Ketinggian batu berdinding ini anggaran 10 meter dari tempat kami berdiri ini. Kami meneruskan perjalanan kami menuju puncak dengan melalui laluan-laluan yang berbatu-batu dan ianya sangat mencabar sekali. Tambahan, ketika kami berada di sana, keadaan tanah masih becek dan licin dan memerlukan ketahanan fizikal dan mental untuk menghadapinya. Di dalam perjalanan menuju puncak, kami menemui batu terganggam. Batu terganggam adalah sebiji batu yang dicengkam oleh akar sebatang pokok. Ia kelihatan seolah-olah pokok itu telah tumbuh di atas batu dan akarnya membelit batu tersebut. Selain itu, para pendaki juga akan dapat melihat dengan lebih dekat pelbagai jenis flora dan fauna yang jarang ditemui serta pokok-pokok besar dan tinggi menjulang ke langit. Setelah sampai di puncak Bukit Patoy pula, para pendaki akan dapat menyaksikan pemandangan seluas mata memandang antaranya kawasan Labu dan Kampung Senukoh
termasuklah lawas Sarawak. Ya, Auda penonton sekalian, Alhamdulillah akhirnya kami berjaya mencapai misi kami meneroka dan mendaki Bukit Patoi di daerah Temburong. Betul tu Zem, dan dapat dilihat dari puncak bukit ini adalah pemandangan yang cukup indah dengan hamparan hutan hijau di sekelilingnya. Kehijauan hutan yang terdapat di daerah Temburong ini menjadikan daerah Temburong dikenali dengan The Green Jewel of Brunei. Betul, dan dengan keadaan hutan ini yang masih lagi bersih dan ia bebas daripada pencemaran. Jadi Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi ini adalah sangat sesuai untuk orang ramai untuk melakukan aktiviti riadahnya di sini. Bah, kita lihat. Okey, jom. Sekarang bersama dengan adik-adik petani yang datang mengunjungi ke Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi. Okey, boleh beritahu berapa umurnya ni? Umur saya 20 tahun. 20 tahun? Okey, kalau yang sebelahnya? 11 tahun. 11 tahun. Anilah? 20. 20 sama je. Ini yang lebih damit berapa umurnya? 8 tahun. 8 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Okey. Sama-sama ni sekumpulan kemarin? Satu family. Satu family. Okey. Berapa kali sudah datang kemari? Baru sekali. Baru sekali? Saya ke Bukit Patoi ni selalunya dalam setahun ada 2 ke 3 kali, selalunya dengan rombongan yang diadakan oleh Livewire yang dipanggil Leadership Camp. So waktu Leadership Camp salah satu programnya naik ke Bukit Patoi. Okay, maybe please share a bit experience when you are coming here at the Bukit Patoi in Temburong. How's the experience here in the I'm forest? very impressed with a very The area, the green. area here. Cabarannya terutama macam masa ni hujan kan, air licin. And then kalau dibandingkan bukit-bukit yang terdapat di Brunei, di sini yang elevationnya yang terus mencapai 200 meter. Okay, macam mana experience di sini? Macam mana pengalamannya datang kemari? Siok? Siok. Bukitnya macam mana? Tinggi? Tinggi. Tinggi. Lagi? Kadang terbantil yang ngalih. Ngalih. Okay. Ini macam mana Lai? Siok datang ke bukit kemarin? Siok. Siok? Siok. So, yang pertama kali kalau nanti mau datang kemari lagi? Out. Mau lagi datang kemari? Macam mana Lai? Boleh lah. Okay. Maybe you got a different experience when you're in Bukit Bujang Pahang and when you're here. What's the area, the surfaces? Maybe here you can see a lot of rocks. Yeah, rocks. Especially was a very High steep. Yeah, high steep rock. rock wall. And we are very impressed with the tree standing on the rock. Yeah, and we actually call it Batu Beganggam. Yes, that one is Batu Beganggam. Okay. Dari dulu hingga sekarang, ramai pengunjung telah dicatatkan mengunjungi taman berkenaan, sama ada untuk beriadah bersama keluarga dan kawan-kawan, mendaki Bukit Patoi ataupun untuk bermesra dengan alam semula jadi. Musim-musim cuti panggal persekolahan merupakan paling ramai pengunjung. Selain menerima kunjungan daripada para pelancong dan pencinta alam, Taman Rekreasi Bukit Patoi juga pernah menerima kunjungan dari orang-orang kenamaan. Taman rekreasi tersebut juga terdapat tanaman herba di mana beberapa agensi dari dalam dan luar negara telah membuat kajian di taman rekreasi berkenaan. Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi tidak dinafikan merupakan lokasi strategik bagi pencinta alam di mana para pengunjung mahupun para pendaki setentunya akan kagum melihat keindahan hutan simpan berkenaan sambil mendengarkan nyanyian semula jadi hutan yang begitu mempesonakan. Khazanah warisan sumber hutan negara memang sepatutnya dikawal dan dipelihara
secara lestari bagi faedah generasi masa kini dan masa hadapan. Ya, auda penonton sekalian, sebelum kami mengundur diri kepada pengunjung Taman Rekreasi di mana saja supaya akan dapat tanamkan sikap bertanggungjawab dengan menjaga kebersihan alam sekitar dan juga menjaga kemudahan yang telah disediakan oleh pihak yang tertentu. Betul tu Zem. Jadi hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada jurupandu kami iaitu Muhammad Haziq Abdul Rahman bin Abdul Wahid kerana telah setia bersama kami dari awal pendakian hinggalah ke akhir penghentian. Okay? Hingga kita berjumpa lagi. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.